السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإلى أزواجه وذريته، وإلى أصحابه، وإلى التابعين، وإلى التابع التابعين، وإلى العلماء والنقباء والنجباء، وإلى أولياء الصالحين، وإلى آبائنا وأمهاتنا، وإلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وخصوصا إلى شيخ الحديث مولانا زكريا رحمه الله تعالى بسير الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير أسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمدا المختار، وآله أطهار وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وإفضاله. فقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Sahabul Fadilah, para alim ulama, para asatizah yang saya muliakan, keluarga saya di depan ni, terutama pada bonda saya, semoga Allah beri afiat berpanjangan insya-Allah. Dan saya muliakan barisan penonton ataupun pendengar di Facebook Live Madrasah Ar-Rodah ni. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita, Allah memberi kekuatan kepada kita, Allah beri taufik, kekuatan dan juga hidayah, petunjuk daripada Allah supaya kita istiqamah beramal pada bulan Ramadan al-Mubarak ini insya-Allah. Alhamdulillah. Terima sekali syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih kita lagi pagi ni. Ustaz lambat sikit ni. Ya, lambat sikit. 10 minit lambat. Amal banyak sikit ni pagi cuti ni kan. Amal apa Ustaz? Amal tidur lebih sikit kot. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Walaupun dalam musim cuti ni, musim PKP ni, Allah masih lagi pilih kita untuk mendengar hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama ini para ulama mengatakan agama adalah perkara yang paling bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana terlampau ternilailah Allah Taala ini telah mengutuskan para nabi-nabi untuk memberikan peringatan, memberikan tunjuk ajar kepada kita bagaimana cara kehidupan ataupun bagaimana cara untuk kita berjaya di dunia dan di akhirat. Para ulama kata untuk agama ini semuanya pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita duduk seketika ni selepas waktu subuh untuk kita dengar kuliah ni, tak kisahlah mana-mana kuliah dengan saya ke, kuliah dekat TV ke, mana-mana pun, semuanya adalah majlis ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita duduk sebentar di dalam majlis ini memerlukan pilihan daripada Allah. Jika telah dipilih oleh Allah Taala, itulah nikmat paling besar. Nikmat ini kita akan tahu dia nikmat, dia satu perkara yang baik apabila kita meninggal besok, baru kita tahu. Bila kita meninggal masuk dalam kubur esok, baru kita nampak, oh inilah pahala yang aku duduk dalam majlis agama. Inilah manfaat yang mana ilmu agama yang aku tuntut. Semuanya Allah simpan di akhirat, bukan Allah tunjuk kat dunia. Kat dunia para ulama kata adalah ujian untuk kita. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Ulama tafsir pada ayat surah Al-Mulk ni apa? Allah ciptakan mati dan juga hidup ni semata-mata untuk apa? Ayyukum ahsanu amala. Bukan melihat harta kita, tidak.
Bukan melihat derajat kita tinggi mana, tidak. Tapi Allah hendak melihat siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Para ulama kata untuk natijah amal ni kita akan lihat bila kita tinggalkan dunia yang fana ni. Maka semua manfaat akhirat kita akan tahu besok di akhirat. Allahu a'lam. Muqaddimah. Alhamdulillah kita dah sampai pada muka surat yang bukan muka surat, hadis yang kedua. Yang mana kita tahu baginda Nabi SAW memberitahu pada kita, saya ulang balik, bahawa nikmat ataupun kelebihan yang Allah Ta'ala berikan khusus untuk umat Muhammad SAW. Bila kita kata khusus, umat lain tidak dapat nikmat ini. Maka kita malu kalau kita tak tahu nikmat ni kita dapat. Malu kita. Satu orang tadi kalau dia telah diberikan sesuatu keistimewaan, tapi bila dia tak tahu maka dia tidak boleh manfaatkan. Sebab apa? Dia tak tahu. Maka di sini para ulama kata hadis ini perlu kita tahu. Yang mana diriwayatkan oleh Salman radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang mana yang pertama kelebihan ni kita dah bahas pada sebelum ini, yakni bau busuk mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Itu yang pertama. Yang kedua, ikan-ikan di laut akan beristighfar untuk mereka sehingga berbuka. Siapa mereka ini? Mereka yang berpuasa tadi. Kita dah bahas kenapa ikan, dah bahas dah sebelum ni. Dan yang ketiga, setiap hari Allah Ta'ala akan menghiaskan syurganya dan berkata, telah hampir masanya hamba-hambaku yang saleh akan dilepaskan daripada beban-beban dan mereka akan datang kepadamu. Yakni syurga akan dihias pada bulan Ramadan. Umat sebelum ni tak ada ke Ustaz? Tak ada. Mereka berpuasa, para ulama kata tidak diletakkan kelebihan ini, hanya khusus untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, dirantaikan syaitan-syaitan yang jahat dalam bulan Ramadan dan mereka tidak akan dapat berbuat sesuatu dalam bulan Ramadan ini seperti mana yang biasa diperbuat oleh mereka pada bulan yang lain. Ini pun kita dah bahas malam. Dan hari ini yang kelima, kelebihan yang terakhir. 5 sahaja kelebihan yang diberikan. Banyak lagi sebenarnya, tapi dalam hadis ini 5 kelebihan ini. Yang kelima apa? Mereka akan diampunkan pada malam terakhir Ramadan. Mereka, yakni mereka yang berpuasa pada bulan Ramadan ni, akan diampunkan pada malam terakhir Ramadan. Rasulullah SAW ditanya, adakah itu Lailatul Qadar? Baginda SAW menjawab, tidak, namun seorang pekerja akan diberikan ganjarannya apabila dia telah menyelesaikan kerjanya. Melalui hadis ini kita tahu di akhir daripada kelebihan yang diberikan kepada umat Muhammad SAW, umat Rasulullah, yang terakhir adalah diberikan keampunan pada malam terakhir Ramadan. Bila malam terakhir Ramadan Ustaz? Besoknya hari raya, maka malam terakhir itu adalah malam dikira sebagai malam terakhir Ramadan. Itu dinamakan, bukan dinamakan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni kita tak tahu bila. Cuma diberitahu oleh baginda Nabi SAW 10 terakhir Ramadan. Dan Nabi, nanti kita akan baca pada babnya nanti. Belum sampai bab tu lagi. Nanti kita akan masuk pada bab tu. Yang mana hadis ini menyatakan tentang hari terakhir. Kita baca syarah dia dulu. Syarah yang dibawakan oleh Maulana Zakaria. Keistimewaan yang kelima ialah semua orang yang berpuasa akan diampunkan pada malam terakhir bulan Ramadan. Kalau kita lihat pada pandangan Maulana Zakaria, pada hadis-hadis yang lain ataupun pada syarahan yang lain, bahawa Maulana Zakaria rahimahullahu ta'ala dan ulama-ulama hadis yang lain menyatakan apa dia malam yang terakhir daripada Ramadan ni. Malam ini dinamakan sebagai malam ataupun Lailatul Jaizah. Lailatul Jaizah, yakni malam anugerah. Malam anugerah. Kalau kita boleh faham, anugerah cemerlang lah. Hari yang didatangkan anugerah bagi mereka yang berpuasa adalah malam terakhir daripada Ramadan. Ini umum, semua orang boleh dapat. Yang mana kalau kita lihat dalam syarah yang lain, Maulana Zakaria rahimahullahu ta'ala mensyarahkan, pada malam itu orang-orang mukmin akan diberikan hadiah daripada Allah Ta'ala. Akan diberikan hadiah ni maksud dia apa? Pertama, pengampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ustaz, penting ke pengampunan ni? Pengampunan ni lah perkara yang paling penting dalam hidup kita. Pengampunan adalah perkara yang paling penting dalam hidup kita. Sebab apa? Para ulama kata punca daripada susahnya hidup kita, sulitnya hidup kita, payahnya hidup kita ni sebab apa? Sebab kita ni banyak dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu punca dia. Dan para ulama mengatakan juga punca amrad. Amrad ni apa? Penyakit-penyakit yang datang dalam kehidupan kita ini, sakit yang datang pada diri kita juga. Para ulama kata antara puncanya adalah daripada dosa yang kita lakukan, sama ada kita tahu ataupun tidak, sama ada ia besar ataupun kecil. Dan kita tidak boleh menjadikan dalil pada perkara ini untuk kita tujukan pada orang lain. Contoh, kita tengok orang tu sakit, kau ni sebab banyak dosa ni. Para ulama kata ini perkataan yang su'ul adab, perkataan yang sangat buruk adabnya. Sebab kalau kita nak sabitkan sahaja sakit ini kerana dosa, maka para nabi-nabi juga dulu pernah sakit. Adakah kita nak sabitkan pada para nabi-nabi terdahulu mereka ni berdosa? Tidak. Mereka ni adalah maksum, dipelihara dosa mereka pada sebelum, pada dalam kehidupan mereka dan selepas pada kehidupan mereka. Semuanya diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka para ulama kata bila diberikan sakit ni bukan sahaja punca daripada dosa kita, bukan. Kadang-kadang sakit yang diberikan bagi mereka yang soleh adalah punca untuk Allah Ta'ala naikkan darjat mereka. Kita melihat pada kehidupan salafun salih. Kalau kita baca dalam riwayat-riwayat, antara di dalam kitab Hayatus Sahabah kalangan Syekhul Hadith Al-Hadrat Maulana Yusuf rahimahullahu ta'ala. Kalau kita baca dalam riwayat, adanya sahabat-sahabat Nabi ini, kalau mereka dalam tempoh sebulan tidak sakit, mereka akan risau. Mereka akan risau. Sebab apa? Takut-takut Allah Ta'ala tidak pandang mereka. Sebab doa mereka yang sakit ni dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Sebab tu para ulama kata sunat kita meminta doa daripada mereka yang sakit. Sebab ketika diampunkan dosa mereka ini, maka juga bagi mereka mustajab doa. Sebab tu bagi mereka yang sakit, sunat bagi kita untuk minta doa pada mereka. Untuk apa? Untuk mereka doakan untuk kita. Makbuliat pada sudut mereka yang sakit ni lebih makbul daripada kita yang sihat. Sebab apa? Orang yang sakit ni semua orang tahu. Dibersihkan mereka daripada dosa dan dinaikkan darjat mereka. Dapat semua? Jangan jadi dalil pula, ni orang sakit, engkau ni sakit banyak dosa ni. Jangan cakap macam tu. Itu su'ul adab. Cuba perkataan itu datang pada diri kita. Apa perasaan kita pula? Di sini kita jelas. Dapat Jadi para ulama mengatakan di dalam hadis ini, antara dia Syekhul Hadi Maulana Zakaria syarahkan adalah malam ta'akhir dinamakan sebagai malam Lailatul Jaizah ataupun Lailatul Jaizah, malam anugerah. Yang mana Nabi sebut dalam hadis ni apa? Nabi jawab dengan tamsilan. Namun tamsilan ni apa? Misal. Namun seorang pekerja akan diberikan ganjarannya apabila dia telah menyelesaikan kerja dia. Maksud dia apa? Pekerja ini yang dimaksudkan oleh baginda Nabi apa dia? Siapa dia? Orang yang berpuasa. Mereka yang berpuasa daripada terbit fajar sehingga terbenamnya matahari. Lalu di malam harinya mereka bertarawih. Kemudian dengan banyak membaca Al-Quran, berzikir dan sebagainya, maka malam anugerah yang dinanti-nantikan oleh setiap mereka yang berpuasa ni adalah pada malam terakhir. Maka kita yang tahu ni, kita dah baca hadis ni, maka kita kena bersiap sedia dengan malam anugerah ini. Sepatutnya para ulama kata setiap hari daripada bulan Ramadan ni ada peningkatan amalan kita. Supaya apa? Kita besok pada malam Lailatul Jaizah ni, pada Lailatul Jaizah, malam ijazah ni ataupun malam anugerah ni, kata guru kami juga, pada malam inilah akan diumumkan pengampunan oleh Allah Ta'ala pada sudut yang paling baik. Maksud sudut yang paling baik apa? Allah akan mengumumkan pengampunan di dalam majlis para malaikat. Akan disebutkan nama-nama mereka yang berpuasa. Akan disebutkan pada malam itu nama-nama mereka yang bangun malam, mereka yang istiqamah tahajud, mereka yang istiqamah bertarawih, mereka yang istiqamah membaca Al-Quran, mereka yang istiqamah dalam beristighfar kepada Allah Ta'ala. Semuanya akan disebut pada malam Lailatul Jaizah.
Maka disunatkan bagi kita juga, para ulama kata pada malam ini kita kena jaga malam ni, berjaga pada malam Lailatul Jaizah ni untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga nanti kita akan syarahkan pada hadis yang terakhir nanti, jangan risau, yang mana sunat bagi kita ni kata ulama untuk beriktikaf. Yang mana kita tahu baginda Nabi SAW 10 akhir Ramadan, Nabi semuanya tidak ada di rumah, semuanya Nabi akan iktikaf di masjid. Ustaz, musim PKP macam mana? Nanti kita akan muzakarah macam mana kita nak iktikaf walaupun di dalam rumah. Ada disarankan oleh ulama kita. Dah lama dah bahas dulu. Boleh semua insya-Allah. Kita sambung sikit syarah Maulana Zakaria. Sedangkan malam ini juga adalah malam yang khusus untuk disibukkan dengan ibadat. Kata Maulana Zakaria, malam Lailatul Jaizah ni adalah malam yang dikhususkan untuk banyak ibadah. Sepatutnya pada malam kita kena bersiap sedia. Pada malam terakhir nanti daripada Ramadan, itulah malam yang paling banyak kita beribadah. Contoh dalam 10 Ramadan yang terakhir, kita dah banyak ibadah tu, yang itu tak boleh lagi, tak boleh dinafikan banyaknya ibadah kita. Kena banyak untuk kita cari malam Lailatul Qadar. Dan para ulama kata di akhir bulan Ramadan, malam yang terakhir tadi, lagi perlu diperbanyakkan ibadah kepada Allah Ta'ala. Sebab disebut dengan jelas pada malam itu adalah malam anugerah untuk kita. Untung kita Nabi sebut pada kita, Nabi bagi tahu. Kalau Nabi tak bagi tahu pada kita, kita pun tak tahu. Rugi kita sepanjang hidup kita. Cuba kita bandingkan berapa banyak malam Ramadan, malam terakhir Ramadan ni kita dah bazirkan. Mungkin tahun ni Allah Ta'ala kesian kat kita semua. Terlampau banyak malam-malam terakhir daripada akhir Ramadan kita banyak lalai. Selalu tahun-tahun yang lepas ni, malam tu lah sibuk dengan kuih raya, malam tu lah sibuk pasang lansir, malam tu lah sibuk cek baju raya, malam tu lah kita kat Sogo lagi, dekat mana macam-macam tempat. Ustaz, tu lah malam big sale kan, mega punya sale ni, diskon 70%, 90%. Tapi sayangnya bagi kita umat akhir zaman, para ulama kata kitalah orang yang akan menyesal sekali apabila kita tinggalkan dunia ni. Kita tahu bahawa kelebihan ini diberikan bagi umat Muhammad, akan tapi kita tidak mengamalkan, kita tidak mencari malam tadi, kita tidak beribadah pada malam tadi. Siapa yang menyesal? Bukan orang lain, kita juga akan menyesal. Macam mana kita cerita kan sebelum ni, macam mana kita dalam syurga. Dan Nabi SAW bersabda, sesiapa yang berjaga pada kedua-dua malam hari raya. Apa dia malam hari raya ini? 2 hari raya. Pertama, hari raya Aidul Fitri. Yang kedua, hari raya Aidul Adha. Kedua-duanya dinamakan malam Lailatul Jaizah. Tapi khusus dalam hadis ini adalah pada malam Aidul Fitri. Malam tu sebelum besoknya Aidul Fitri, malam itu adalah malam Lailatul Jaizah. Sesiapa yang berjaga pada kedua-dua malam hari raya, yakni sibuk dengan beribadat dengan niat untuk mendapatkan ganjaran, hatinya akan hidup pada hari hati-hati yang lain akan mati, yakni pada masa fitnah dan kerosakan. Apabila hati-hati orang ramai akan mati, atau juga mungkin dimaksudkan hari sangkakala ditiupkan, rohnya akan tetap sedar. Para ulama kata, apa fadilat, kelebihan yang dinyatakan oleh baginda Nabi kalau mereka yang berjaga malam, yakni menjaga ibadatnya di malam Lailatul Jaizah ini? Apa kelebihan dia? Kata Nabi SAW, akan dihidupkan hati mereka ini pada hari yang dimatikan hati-hati orang lain. Syarah ulama, bila hati mati ni, waktu bila hati orang lain mati ni adalah pada waktu fitnah akhir zaman. Tu dibahas oleh ulama. Waktu bila? Waktu datangnya Dajjal, waktu berlakunya banyak kerosakan di dalam dunia ini. Orang sudah susah untuk membuat amalan. Orang akan mula melihat sunnah-sunnah baginda Nabi, untuk melihat sunnah-sunnah baginda Nabi ni sebagai amalan yang kolot. Macam mana akhir zaman ni sekarang ni, orang dah mula dah nampak orang pakai serban, pakai jubah kan, sugi ni semua kolot dia cakap. Allah Ta'ala akan hidupkan hati-hati kita. Maksud hidup hati-hati kita, walaupun seluruh manusia ketika itu sudah mati amalannya pada Allah, sudah tidak ingat pada Allah, akan tapi pada hari-hari yang mana fitnah ini berlaku, Allah Ta'ala tetap menghidupkan hati kita untuk sentiasa beramal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada nikmat lain dah bagi saya.
Khususnya bagi saya lah, tak ada nikmat lain dah. Yang mana Nabi dah bagi jaminan pada kita dah, kalau mereka yang menghidupkan malam Lailatul Jaizah ini, maka dia akan hidup, hati mereka akan hidup ketika dimatikan hati-hati mereka yang mati ketika zaman kerosakan. Hati yang mati ni siapa? Antaranya mereka yang kurang beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita kena memperbanyakkan amalan kita. Kalau kita lihat kehidupan para sahabat baginda Nabi SAW, saya nak naqalkan yang sebelum ini mungkin saya tak sebut di dalam ini. Kalau kita lihat Maulana Zakaria rahimahullahu ta'ala mendatangkan beberapa contoh bagaimana kehidupan orang-orang dulu, salafuna salih, bagaimana mereka ini melayani ataupun merutinkan, mendatangkan amalan di dalam bulan Ramadan ni, bagaimana rutin harian mereka. Kita tengok sikit. Antaranya guru Maulana Zakaria rahimahullahu ta'ala, Syekhul Hadis Maulana Khalil Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kata Maulana Zakaria, Syekhul Hadis, kata Syekh Zakaria, dia kata Syekh Khalil Ahmad rahimahullahu ta'ala, kalau di dalam bulan-bulan Ramadan ni, walaupun dia sudah tua dan uzur ketika itu, ketika zaman Maulana Zakaria ni, Syekh Zakaria ni, beliau masih lagi mampu membaca Al-Quran di dalam solat atau memperdengarkan bacaannya kepada orang ramai sebanyak 1/4 juzuk. 1/4 juzuk Al-Quran. Kita 1 juzuk pun dah berjoget dah semain tarawih kan. Dah lengur dah kaki kan. Habis 2 dah picit. Ni orang yang uzur, kata Syekh Zakaria apa dia? Walaupun dia dah uzur, tetap juga dia membaca Al-Quran 1 juzuk, 1/4 juzuk daripada Al-Quran. Yang ni bila dia baca ni? Selepas solat maghrib. Lepas maghrib dia dah baca satu juz suku dah baca. 1 juz suku dah baca dah. Lepas maghrib. Selepas itu setelah menyempurnakan makan dan minum dan lain-lain keperluan yang mengambil masa selama setengah jam. Maka kalau kita bandingkan selepas buka, Syekh Maulana Khalil Ahmad ini, dia akan membaca Al-Quran sebanyak 1 juz suku. Kemudian dia akan mengambil masa setengah jam untuk dia makan dan sebagainya. Setengah jam je. Kita berapa lama pula kan? Itu nak habis mutabak, nak ambil roti john, nak ambil apa lagi, nasi lagi ustaz, air cincau lagi, air macam-macam air lah. Dia para ulama' kata Syekh Zakaria, bagi gurunya ni, dia akan mengambil hanya setengah jam saja masa. Sebab itu setelah menyempurnakan makan minum semua, beliau akan menghabiskan 2 hingga 1/4. Ini 2 suku jam, bukan 2 suku juz 2 suku jam untuk bersolat tarawih semasa tinggal di India, dan 3 jam untuk solat isyak dan tarawih semasa tinggal di Madinah. Ini pengalaman Syekh Zakaria bersama dengan guru dia. Dia melihat kehidupan guru dia kalau berada ketika itu di India, akan mengambil masa 2 jam suku untuk habiskan solat isyak dan tarawih. Tapi kalau di Madinatul Munawwarah, kita tahu kubur Maulana Zakaria ni, Maulana Zakaria wafat meninggal di Madinatul Munawwarah, kubur dia di Baqi'. Banyak guru-guru mereka adalah guru-guru mereka ni adalah daripada Ahlul Hadis di Madinah. Kalau guru dia ni berada di Madinah, dia akan habiskan masa dalam 3 jam untuk habiskan Al-Quran di dalam solat tarawih mereka. 3 jam untuk semayang isyak dan tarawih. Kemudian beliau akan membaca Al-Quran di dalam solat tahajud, dan setengah jam sebelum subuh beliau akan makan sahur. Ada pandangan ulama' mengatakan mereka akan ambil, Syekh Khalil Ahmad ni akan mengambil sedikit masa selepas pada isyak tadi, maka dia akan menghabiskan Al-Quran sehinggalah setengah jam sebelum daripada subuh. Hebat tak hebat ulama'-ulama' terdahulu. Kemudian kadang-kadang selepas bersahur sehinggalah subuh, kadang-kadang beliau membaca Al-Quran secara hafalan, dan kadang-kadang beliau sibuk berwirid dan berzikir. Dalam kekaburan fajar, beliau akan menunaikan solat subuh dan terus duduk sehingga Isra'. Isra' ni bila ustaz? Para ulama' kata lebih kurang 15 ke 20 minit selepas daripada waktu syuruk. Itu adalah waktu Isra'. Kalau kita bagi mazhab Syafi'i, kita akan dikira sebagai waktu duha.
Maksud dia apa? Selepas daripada waktu subuh, Syekh ini guru kepada Maulana Zakaria ni tidak akan tidur. Syekh Khalil Ahmad ni tidak akan tidur. Dia akan menghabiskan amalan dia sehingga waktu Isra'. Dan selepas Isra' beliau berehat selama lebih kurang 1 jam. Setelah itu sehinggalah pukul 12 atau pukul 1:30 hari, semasa musim panas, beliau sibuk menulis kitab Badlul Majhud dan memerhatikan surat-surat serta merencanakan jawapannya. Selepas daripada subuh, sejam tu dia akan rehat, dan selepas itu dia akan sibuk mengarang kitab ataupun menjawab soalan-soalan yang didatangkan padanya. Selepas itu beliau berehat sehingga zuhur, yakni tidur qailullah. Sunat bagi kita tidur qailullah ni waktu tengah hari untuk mudah bangun malam. Kemudian dari zuhur hinggalah ke asar beliau mentilawah Al-Quran. Dari asar hingga ke maghrib beliau sibuk dengan bertasbih dan melayan para tetamunya. Setelah selesai penulisan kitab Bazlul Majhud, sebahagian daripada waktu paginya dihabiskan dengan membaca Al-Quran dan sebahagian lagi untuk menelaah kitab. Biasanya kitab Bazlul Majhud dan Wafa'ul Wafa' yang menjadi tumpuan perhatiannya. Nampak bagaimana kehidupan orang alim, salafun salih, bagaimana mereka melayani Ramadan yang datang pada diri mereka. Ini kita semaklah amalan kita macam mana. Macam mana lepas subuh apa amalan kita buat, lepas zuhur apa amalan kita buat, lepas asar apa amalan kita buat, lepas maghrib apa amalan kita buat, lepas isyak apa amalan kita buat, sebelum kita sahur apa amalan kita buat. Kita kena semak supaya apa? Adanya kualiti di dalam Ramadan. Boleh kita bandingkan macam mana Ramadan tahun ni kita sambut dan juga bulan Ramadan yang sebelum ni kita sambut. Di sinilah tertib yang diletakkan oleh para ulama, bagaimana caranya untuk kita menyambut Ramadan Al-Mubarak. Bukan dengan banyak makan saja waktu sahur, tak. Bukan banyak makan saja waktu buka, akan tapi memperbanyakkan amalan kita. Itulah maksud istiqamah yang sebenar. Istiqamah tidak ditafsirkan oleh para ulama dengan konsisten, berterusan sama je, tak. Istiqamah ni melalui hadis Nabi. Nabi sebut apa? Hari ini lebih baik daripada semalam, besok kita azam lebih baik pada hari ini. Inilah maksud istiqamah. Hari ini kita dapati adanya kebaikan daripada semalam, lebih sikit daripada semalam. Besok kita azam untuk menambah lagi kebaikan kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita kena sedia dah, kena azam dah. Sampailah pada malam Lailatul Jaizah, malam anugerah tu, kita dah khatam Quran, kita dah habiskan selawat, contoh sebanyak 1000 kali, contoh. Kalau mampu lagi baik. Kita dah banyakkan kalimah la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah, banyak dah banyak zikir, dah banyak solat sunat. Maka itulah kita akan bawa pada malam anugerah nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Habis syarah bab ini. Semalam alhamdulillah, untuk perkongsian yang kedua, kita akan kongsikan berkenaan dengan doa-doa harian ataupun doa-doa masnun. Ini saya berhajat. Semalam kita belajar doa apa semalam? Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini kita nak baca doa apa Ustaz? Ini saya nak kongsikan doa memandangkan ini hari Ahad kan. Hari cuti ni mungkin ramai pergi pasar ni. Betul kita belajar doa masuk pasar. Kita belajar doa masuk pasar. Ada ke masuk pasar doa Ustaz? Ada, yang diriwayatkan oleh banyak riwayat. Antara di dalam kitab Jami' Tirmizi dan sebagainya, Sunan Tirmizi, para ulama mengatakan banyak doa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Juga dikeluarkan oleh Al-Imam Hakim rahimahullahu ta'ala, juga di dalam kitab Sahih Ibnu Majah, dan juga di dalam Sahih At-Tirmizi ataupun Jami' Sunan At-Tirmizi. Dan para ulama kata taraf hadis ini hasan, dan ada riwayat juga mengatakan hadis ini adalah sahih. Hadis ini adalah sahih. Yang mana saya cerita dulu kelebihan. Mereka yang membaca doa ini ketika masuk ke dalam pasar. Kata baginda Nabi SAW, sebelum masuk pasar sunat untuk baca doa ini, sunnah. Apa ganjaran dia Ustaz? Baginda Nabi SAW bersabda di dalam riwayat ini yang mafhumnya, akan diangkatkan sebanyak 1,000,000 darjat. Itu pertama. Kemudian akan dituliskan 1,000,000 kebaikan, dan akan diampunkan 1,000,000
kejahatan ataupun dosa kita. Diangkat 1,000,000 darjat, diberikan 1,000,000 kebaikan, yakni pahala, dan akan diampunkan, akan dihapuskan 1,000,000 kejahatan. Banyaknya ustaz, banyak. Ustaz berapa kali baca? Para ulama kata cukup sekali baca sebelum daripada kita masuk ke dalam pasar. Kata guru kami, beberapa ulama antara Syekh Husni dan sebagainya, dia kata sunat bagi kita juga, sebab Nabi tak sebut berapa kali baca, tapi paling kurang kita baca sekali sahaja. Saya banyak ikut para masyayikh dulu, kalau mereka pergi pasar, mereka akan banyak zikir dengan zikir doa ini. Sebab dia kata rugilah kalau duduk dalam pasar. Para ulama kata ganjaran ini hanya dapat untuk pergi pasar je. Selain daripada pasar tak dapat ganjaran ni. Dan juga ada riwayat lain mengatakan bagi mereka yang membaca doa ini akan dibinakan satu mahligai di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ikan dapat, ayam dapat, mahligai pun dapat dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Apa dia doa tu ustaz? Ikut sama Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ustaz macam biasa dengar ke? Biasa dengar. Mereka yang beramal dengan cuma beberapa riwayat lah, beza sikit dalam bacaan ni, beza sikit. Selalu kita baca ayat ni waktu bila? Ni selepas waktu solat kan. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cuma tambah hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banyak kelebihan dia juga. Kata guru kami mengikut pengalaman para masyayikh, mereka yang pergi dengan membaca doa ini sebelum masuk pasar, maka Allah Ta'ala akan pemudahkan untuk dia, pemudahkan urusan dia di dalam pasar. Dia tak akan berlama-lama dalam pasar. Dan para ulama' juga mengatakan mereka yang baca doa ini, Allah Ta'ala akan bantu dia. Macam mana bantuan daripada Allah Ta'ala ni? Allah tidak akan rambangkan mata mereka ini bila masuk pasar. Kita kalau masuk pasar ni kan mang mata, semua nak beli kan. Pergi bazar Ramadan, kau boleh satu bazar Ramadan nak beli. Dengar orang-orang jual tu pun kita nak beli. Contoh, para ulama' kata kalau kita pergi pasar dengan baca doa ini, insya-Allah mengikut pengalaman para ulama', bila mereka pergi ke pasar, maka mereka akan dibantu oleh Allah Ta'ala supaya tidak rambang mata mereka. Ini mungkin musim PKP ni boleh ajarlah abang-abang kita ketua rumah ni. Sama juga. Ni ada soalan ni. Shopping kompleks, mana yang kita rasa bentuk pasar, ada jual beli di dalamnya, sunat untuk kita baca doa ini. Dapat semua insya-Allah. Wallahu a'lam. Maka saya terlupa juga nak cerita kelebihan tentang doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kata guru kami, kalau kita baca doa selepas daripada bangun tidur tadi, telah ditunaikan tanggungjawab kita sebagai syukur kepada Allah. Tanggungjawab kita bila bangun tidur kena syukur kepada Allah, maka tertunai dengan bacaan doa itu. Syukur sebab apa ustaz? Sebab dapat bangun balik, tak meninggal dalam tidur.
Para ulama kata kita syukur sebab Allah bangunkan kita. Dan hari ni kita belajar doa masuk pasar, maka kita kena amalkan. Dalam warid hadis baginda Nabi SAW, sahabat apabila terus dapat doa ni, terus mereka pergi pasar untuk amalkan doa ini. Sebab apa? Banyak ganjaran yang Allah Ta'ala beri pada mereka yang beramal dengan doa ini, insya-Allah. Di akhir daripada pengajian nanti saya akan letakkan di tajuk nanti doa ini, supaya kita dapat sama-sama amalkan. Doa ni boleh ajarlah bini-bini kita kan, isteri kita, anak-anak kita ni, supaya tak masuk dalam pasar raya ni tak sakit kepala lah. Suami-suami ni insya-Allah tak sakit kepala ni, tunggu lama ni kan, macam-macam nak beli. Ajar doa ni insya-Allah. Kalau sama juga tu saya tak tahu nak cakap, mungkin kena ruqyah kepala tu sikit. Wallahu alam. Ada soalan ni, Ustaz, adakah solat fajar sama dengan solat duha? Solat fajar dan solat duha adalah solat yang berbeza. Para ulama mengatakan kalau yang dimaksudkan sini solat fajar ni, para ulama sebut dimaksudkan dengan solat subuh. Juga dalam riwayat yang lain Nabi sebut solat fajar ni khairun minad dunya wa ma fiha. Maksud solat fajar juga dimaksudkan adalah solat subuh, solat sunat subuh. Yakni qabliyah subuh itu dinamakan dengan solat sunat fajar. Maka solat fajar adalah solat subuh. Dia berbeza dengan solat duha. Solat duha ni kalau dalam riwayat bagi Imam Syafi'i, bagi Imam Abu Hanifah, dia ada solat sunat Isra'. Solat sunat Isra', 4 rakaat. Macam kita ni dalam riwayat mengatakan barang siapa yang kekal pada tempatnya, kalau dia sembahyang berjemaah kekal pada tempatnya, kalau di masjid, ambillah tamsilan juga di rumah, dia kekal duduk pada tempatnya, maka dia tidak melakukan perkara yang sia-sia. Kemudian apabila terbit matahari, naik saja matahari, yakni masuk waktu syuruk 15 minit sebelum waktu lepas waktu syuruk ataupun 20 minit lepas tu, kemudian dia bangun untuk solat duha. Menurut pandangan Imam Syafi'i ataupun Imam Abu Hanifah berpandangan dengan solat Isra', dia bangun dengan semayang 2 rakaat, yakni 4 rakaat, maka pahala ni menyamai menunaikan haji dan umrah yang mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semayang 4 rakaat lepas daripada waktu subuh ini, yakni waktu Isra', Allah kira ganjaran amalan dia, Allah kira seumpama dia melakukan haji dan umrah. Ustaz, malam takhir Ramadan diberikan pengampunan pada dosa-dosa kecil sahaja ataupun termasuk dosa-dosa besar? Para ulama mengatakan secara umum di sini tidak dinyatakan tentang di antara dosa kecil ataupun besar. Namun dalam beberapa riwayat yang hadis yang lain ataupun fuqaha mengatakan bagi dosa-dosa besar wajib untuk kita bertaubat nasuha. Yakni wajib kita untuk melakukan solat sunat taubat dan kita beristighfar atas dosa-dosa besar kita. Adapun dosa kecil ini banyak dengan perkara-perkara lain boleh mengampunkan dosa-dosa kecil. Antaranya bersalaman di antara mukmin boleh mengampunkan dosa-dosa kecil. Secara umum para ulama kata kalau kita lakukan pada malam Lailatul Jaizah ni untuk kita sembahyang taubat pada malam tadi, pada malam itu, dan kita menangis dengan Allah Ta'ala, maka tidak mustahil bagi Allah Ta'ala untuk mengampunkan dosa-dosa besar kita juga. Maka para ulama kata diampunkan dosa ini secara umumiat. Maka ditafsirkan oleh para ulama juga di bulan Ramadan, kedua-dua dosa ini juga diampunkan, sama ada dosa kecil ataupun dosa besar, dengan syarat kita memohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ni Abang Adam tanya ni, lama tak jumpa Abang Adam. Abang Adam tanya ni, maka kalau kita bertaubat pada malam itu, kita banyakkan istighfar pada Allah Ta'ala pada malam itu, maka tidak mustahil bagi Allah Ta'ala, bukan tidak mustahil, kita memohon ampun atas dosa-dosa besar yang pernah kita lakukan, insya-Allah Ta'ala Allah juga akan mengampunkan dosa-dosa besar kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Saya harap terjawab soalan-soalan yang ditanyakan. Saya bukan faqih untuk menjawab soalan-soalan ni. Segan ni Tok Guru tengok live saya ni. Walaupun tak tengok live sekarang ni, mungkin ni rakaman kan, dia akan tengok. Saya mohon maaf kalau tersalah kata, tersalah jawab. Jadi kalau ada salah dan silap, boleh tolong tunjuk ajar pada saya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi insya-Allah apa yang kita dengar pada hari ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kekuatan pada kita untuk kita
amalkan dan kita tingkatkan lagi amalan kita di bulan Ramadan ini. Semaklah amalan kita. Kalau boleh kita rutinkan, buat jadual dalam, saya selalu dalam kuliah saya mohon, saya minta untuk kita semua buat jadual harian gitu. Dan kalau di malam doa-doa yang mustajab ni, kalau boleh kita dah list dah doa pada Allah, apa nak minta dengan Allah. Malu bila nak doa dengan Allah, tak tahu nak minta apa. Malu sebenarnya kita dengan Allah Ta'ala. Sebab sepatutnya kita lah orang ataupun kita lah makhluk yang paling banyak berhajat pada Allah Ta'ala. Sepatutnya bila berhajat, maka kita lah tahu apa yang kita patut minta. Tak apalah Ustaz, Allah dah tahu. Allah memang maha tahu. Tapi tanda kita sebagai seorang hamba, kita lah yang kena meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Tu saja pada saya. Yang baik pada semua daripada Allah, yang buruk daripada nafsu amarah dan kelemahan saya mohon ampun daripada Allah dan mohon maaf daripada semua. InsyaAllah apa yang kita dengar pada hari ini sama kita dapat amalkan dan kita sampaikan pada orang lain, InsyaAllah. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka radaka wal jannatul firdaus ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa jami'al muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berilah kekuatan pada kami untuk amalkan apa yang ilmu yang telah kami pelajari ya Allah, dan pilihlah kami untuk beribadat pada malam Lailatul Jaizah nanti ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.